Okey, ini ada berita tentang ID digital bakal dilaksanakan sepenuhnya pada 2025. Jabatan Pendaftaran Negara akan menubuhkan sebuah majlis untuk melaksanakan ID Digital Kebangsaan (NDID) iaitu sistem pengenalan diri yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan digital menjelang 2025. Okey, dia kata menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia, mandat majlis itu adalah untuk dasar dan mengubah peraturan pendaftaran negara 1990. Okey. NDID ni memang saya sokong. Terang-terang saya sokong dengan adanya ID digital ni. NDID ni satu prasarana untuk ID digital ni. Dengan ID digital ni kita boleh mengesahkan pembeli dalam e-dagang, contohnya e-commerce, kita boleh mengesah pembeli, kita juga boleh mengesahkan penjual, sama ada penjual individu atau penjual syarikat atau atau apa organisasi atau institusi. Kita dapat buat verification, dapat menentusahkan semua ni. Jadi that's why perlunya ada ID digital ni. Memang bagus, inisiatif ni bagus. Cuma ya macam seperti mana-mana yang kita ada, kita sebelum ni kita ada MyCard, lepas tu kita ada MyCo ID sebagainya. Problem ialah apa yang berlaku ialah banyak ketirisan maklumat dalam bentuk apa ni yang berkaitan dengan PDPA lah, Personal Data Protection Act, sehingga nombor IC, nama, alamat rumah sebagainya ter apa ter, ter, terbebas kepada umum cerita dia. Bila ada orang hack sana, orang hack sini. Jadi bila kita nak buat NDID ni, maknanya kita kena buat satu platform atau satu sistem atau biometrics yang cukup kuat, cukup apa ni ampuh untuk menampung risiko dan juga mengurangkan risiko, mengurangkan tekanan, mengurangkan apa ni terpecahnya data-data ini kepada pihak ketiga cerita dia. Kan? Itu yang paling penting sekali sekarang ni cerita dia. Kita kena buat sesuatu untuk memastikan bahawa setiap kita ni memang ada, setiap rakyat Malaysia ni ada ID digital dia sendiri. Jadi cerita dia kalau kita nak pergi pengesahkan sijil, pengesahkan dokumen-dokumen, mengesahkan apa saja, kan? Jadi kita ada ID kita sendiri, kita bawa ID kita dan ditalikan dengan kita punya MyCard kita, kan? Secara biometrik dia akan verifykan kita dari segi facial dan sebagainya, dan juga sebab bagus lah, cuma database tu perlu dikawal dan diselia oleh kerajaan dalam konteks yang betul-betul secure lah cerita dia. Kita mahu satu sistem yang betul-betul secure. Kita tak nak jadi macam kes-kes sebelum ni cerita dia. Okey. Dia kata kalau sini apa MFA mengatakan apa ni digital blueprint ni mesti ada cap jari, iris, maklumat wajah dan sebagainya. Ya, betul. Jadi bukan itu saja sebenarnya. Sebenarnya National ID ni kita termasuk juga kepada lesen memandu. Lepas tu jenis-jenis kenderaan yang kita memiliki. Sama ada bila kita dah jual pada orang ni, kita kena transfer dia punya maklumat tu supaya bila berlaku sesuatu kita tidak disalahkan. That's why digital ID ni memang bagus sebenarnya. Kita ada banyak elemen-elemen yang kita boleh masukkan dalam digital ID ni. Kan? Tapi paling saya suka dalam e-dagang lah. Dalam futures is e-dagang. Apa saja yang kita lakukan akan datang ni ialah mostly dalam e-dagang kan. Kita nak beli barang dekat Shopee ke Lazada ke. That's why bila berkaitan dengan third party yang di luar negara ni, syarikat-syarikat di luar negara macam Lazada, Shopee sebagainya, mereka menyimpan data yang banyak tentang kita punya ID seperti dia. Jadi kalau kita boleh securekan supaya kita cuma bagi dedahkan sedikit saja untuk dia orang. Tapi macam contohlah syarikat-syarikat apa ni penjual, contohnya penjual individu yang nak jual barang kan, kita nak hantar duit kat orang tu, jadi kita tak tahu sama ada orang tu secure tak secure ke, atau dia ni scammer tak scammer ke. Kita boleh dapat dengan, kita boleh menentusahkan dengan apa ni national NDID ni lah cerita dia. That's why kan saya paling tahu bila benda ni jalan, bila NDID ni berfungsi, kebanyakan yang akan menjadi masalah adalah orang-orang scammer ni sebagainya lah. Dia orang akan paling menolak benda-benda ni cerita dia. Yes, tapi itulah hebat tu. Cuma macam saya cakap lah, firstly, apa-apa pun risiko cukup ditakuti adalah kebocoran maklumat. Itu saja yang kita takut. Kita kena hendakkan satu sistem yang secure, kita nak satu sistem yang selamat, kita nak satu sistem yang boleh diterima pakai, dan juga satu sistem yang boleh kita yakini sepenuhnya sama ada dari segi undang-undang dan juga dari segi
personally kita lah cerita dia kan. Dan dia boleh dicabar dibawakan sebagai bukti mahkamah kan. Itu penting semua benda-benda tu. Jadi kita harapkan pihak kerajaan dapat membuat dengan bagus lah. Jabatan Pendaftaran Negara dapat membuatkan dengan bagus. Kita harap semua ni boleh dilaksanakan dalam masa terdekat. Sebelum 2025 lah cerita dia. Sekian, terima kasih. Oh ya, sebelum itu tolong saya minta sangat untuk you all subscribe YouTube channel saya ni untuk saya beri lebih maklumat. Saya akan salurkan lebih maklumat, lebih data, lebih informasi kepada semua orang. Jadi tolong klik button like, button subscribe tu cerita dia, klik butang loceng tu supaya saya dapat memaklumkan anda dengan apa-apa video yang akan datang, yang akan saya bawakan berita-berita news-news cerita maklumat-maklumat terbaru nanti. Sekian, terima kasih.